Mohon pencerahan bagaimana ciri-ciri wanita solehah dambaan syurga. Masya Allah. Dan mohon nasihat daripada ustaz juga. Dia wanita solehah ni, ataupun perempuan dambaan syurga, dia tak banyak kena buat. Dia tak banyak, sikit aja. Nabi sebut perempuan ni, untuk dia masuk syurga, dia pilih pintu mana syurga yang dia nak masuk, dia boleh masuk. Tak susah sebenarnya. Yang pertama, dia 3 benda je. Yang pertama, dia jaga akidah dia. Masuk akidah tu, dia jaga akidah dia, ahli sunnah wal jamaah, ibadah yang wajib-wajib. Mudah kata, akidah tauhid dia, akidah yang benar. Kadar fardu ain pun dah memadai. Ibadah dia yang wajib-wajib, sunat tak ada pun tak apa. Yang wajib-wajib, kalau ada sunat lagi baguslah. Yang ketiga, dari segi penjagaan hati lah, tasawuf fardu ain 3 tu lah. Itu. Yang kedua, dia menjaga kemaluannya. Nabi sebut. Yang ketiga, dia menjaga hubungan dengan suami dia. Cukup. Itu sahaja. Maka dengan 3 ni dia buat, dia boleh pilih syurga mana dia nak masuk. Tapi itulah, syaitan kan, syaitan dia pandai. Dia pandai syaitan ni. Jadi dia disibukkan perempuan-perempuan, wanita-wanita tadi dengan apa? Dia sibukkan dengan amalan-amalan sunat. Bukan kata tak bagus buat amalan sunat, buatlah, baguslah buat amalan sunat. Tapi itu nilai tambah, value added. Dia cuma nilai tambah je. Kalau kata dah dambaan syurga tu, nak syurga Firdaus, bawalah cerita tentang amalan-amalan sunat, baca Quran, zikir-zikir, wirid, tahajud dan sebagainya. Itu adalah nilai tambah. Tapi yang kalau kita kata muslimat, perempuan dambaan syurga, sebenarnya 3 tadi. Tapi itulah, cuba kita tengok, kita perhatilah, setan dia pandai. Dari sudut amalan sunat, baca Quran, zikirnya rajin. Tapi dengan suami, macam mana dia buat? Dia buat lebih kurang, ataupun meninggikan suara, tak jaga hati, macam-macam lah apa. Kena mengaji lah kitab Muhimmah tu. Ada yang sunat-sunat dia buat, tapi akidah tak mau mengaji. So, payah nak kenal Tuhan. Amalan-amalan sunat dia buat, tapi bab haid nifas malah mengaji. Kalau ada kelas, 50 orang je masuk. Padahal kelas online dah tu, boleh dengar sambil bergolek-golek atas katil dah tu. Tak payah duduk lengur-lengur kaki, serban-serban kaki, keluar pukul 9 pagi sampai pukul 11 pagi, penat-penat naik kereta gitu gini. Tak perlu. Tak payah duduk sibuk make up pakai, tak payah. Boleh duduk golek-golek je. Dekat mana ni? Dekat rumah. Kalau nak golek-golek. Maksudnya boleh duduk berlunjur, boleh duduk menerap masa sambil-sambil belajar sebab online. Tapi 50 orang je tu. Ini adalah kisah benar. Setiap hari Rabu saya buat. Esok secara Zoom. Bukan, silap. Secara Facebook Live. Tapi tengok. Tapi cuba tengok pengajian baca Quran tu kan, yang guru-guru Quran yang hebat-hebat, suara sedap-sedap. Cuba tengok 1K 2K view tu. Masya Allah. Nampak? Tapi kita tak boleh cakap lebih-lebih, nanti kata macam tak bagi baca Quran pula. Bukan, takut orang salah faham. Bukan tak wajib baca Quran. Itu antara tipu daya syaitan. Takkan baca Quran pun kena tipu dengan syaitan. Tengok dia kona ke situ pula. Macam-macam. Jadi tak boleh nak tekan-tekan sangat bab ni. Orang senang je nak kona bagi salah faham. Jadi wanita dambaan syurga ni tak susah. Yang pertama, Nabi kata ni. Kena carilah hadis tu. Apa? Yang pertama, dia jaga akidah dia, amalan-amalan wajib dan penjagaan hati. Yang kedua, dia jaga kemaluannya. Yang ketiga, dia jaga dengan suami dia. Maksud jaga berkaitan dengan suami. Cukup dah, tu aja. Tu aja. Nak lebih lagi? Dah cukup semua 3 dah buat. Okey, buat yang sunat-sunat yang lain. Tu aja.
Tapi itulah kita kadang-kadang tak puas nak itu. Allah senang sangat. Nak yang rare sikit. Yang ni sikit. Yang agak pelik-pelik sikit. Itulah kita. Yang 3 tu pun ramai gagal. Yang Nabi kata ramai orang perempuan dalam neraka tu. 3 tu pun gagal. Tapi itulah antara tipu daya syaitan juga tu.